Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Matematik tingkatan 5 bab 4 percukaian, standard pembelajaran, menghuraikan tujuan percukaian. Apakah tujuan percukaian? Percukaian ialah satu proses hasil wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam Parlimen. Okey, semua akta-akta yang berkaitan dengan percukaian semuanya telah dipersetujui di dalam Parlimen. Okey, sekarang kita lihat pergerakan percukaian, hasil kutipan percukaian di dalam negara kita. Okey, pertama sekali rakyat akan membayar cukai. Okey, bila kita sebutkan cukai, dia berbentuk kewangan. Okey, cukai pula yang dipungut daripada rakyat digunakan oleh kerajaan untuk membangunkan negara. Okey, pembangunan kemajuan negara pula dinikmati oleh rakyat jelata, iaitu rakyat Malaysia. Okey, beginilah roda pergerakan aliran percukaian di dalam negara kita. Sekarang kita lihat tujuan percukaian. Tujuannya yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Yang kedua, sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, yang ketiga, kawalan perjualan barangan atau perkhidmatan. Seterusnya, tujuannya adalah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Sekarang kita lihat ke manakah hasil cukai digunakan. Okey, dalam pendidikan kita lihat, bila sebut pendidikan, tidak dapat dielakkan daripada bangunan sekolah. Okey, di sekolah pula pelajar perlukan kemudahan seperti meja, kerusi, prasarana yang bagus untuk keselesaan pelajar belajar di sekolah. Okey, kemudian kita lihat pada sektor kesihatan. Contohnya, kalau sebut kesihatan, semestinya tidak dapat elak daripada bangunan hospital, klinik. Okey, di hospital pula kita perlukan peralatan yang boleh digunakan untuk merawat pesakit. Apabila pesakit mendapatkan rawatan. Seterusnya kita lihat kepada kebajikan. Okay, kita lihat banyak sumbangan berbentuk kebajikan yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Contohnya bantuan orang-orang OKU. Okey, bantuan kebajikan untuk rakyat yang memerlukan. Okey, berbentuk kewangan ataupun sebagainya. Okey, kita lihat dari segi infrastruktur dan kemudahan awam. Okey, banyak pengangkutan yang hebat sekarang kita lihat. Contohnya MRT yang terdapat di Malaysia yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk kemudahan pengangkutan. Okey, kita lihat dari segi pertanian dan perindustrian. Contohnya dari pekebun. Okey, diberikan kemudahan dan bantuan seperti bantuan tanam semula dan juga diberikan bantuan baja dan sebagainya untuk membantu petani melakukan proses ataupun kerja-kerja di kebun. Seterusnya kita lihat dari segi keselamatan dan pertahanan negara. Of course lah, bila kita sebut keselamatan dan pertahanan negara, frontlinernya adalah askar, tentera. Okey, mereka memerlukan peralatan yang baik supaya mereka dapat melakukan ataupun menjaga keamanan negara.
Okey, peralatan seperti pistol, peluru, senapan dan sebagainya. Okey, dari segi pembangunan kita lihat Malaysia begitu membangun sekarang dan kemakmurannya dinikmati oleh rakyat Malaysia sendiri. Okey, sekarang kita lihat standard pembelajaran yang kedua, iaitu menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Okey, kita lihat jenis-jenis cukai. Yang pertama yang akan kita bincangkan adalah cukai tanah. Yang kedua, cukai jalan. Yang ketiga, cukai pintu. Yang keempat, cukai jualan dan perkhidmatan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan cukai pendapatan. Okey, sekarang kita akan lihat apakah itu cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperolehi oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Bergaji. Okey, sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, bila kita sebutkan bergaji, mestilah bekerja. Okey, setelah bekerja mendapat gaji. Okey, sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia, contohnya syarikat perniagaan. Sekarang kita lihat borang nyata cukai pendapatan ataupun short formnya adalah BNCP. Untuk mengisi borang nyata cukai pendapatan, terdapat dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama secara online menggunakan sistem EZ hasil. Yang kedua adalah secara offline. Maksudnya kita perlu mengisi borang. Okay. Tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP ada dua, bergantung kepada jenis-jenis individu itu, sama ada individu itu menjalankan perniagaan ataupun tidak. Okey, sekiranya individu tersebut tidak menjalankan perniagaan, dia akan menggunakan borang BE, iaitu tarikh akhir penghantaran borang taksiran adalah pada 30 April. Okey, untuk individu yang menjalankan perniagaan, dia akan menggunakan borang B, iaitu tarikh akhir penghantaran borangnya adalah pada 30 Jun. Okey, sudah tentulah pengutip untuk cukai pendapatan adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Okey, sistem taksiran sendiri adalah taksiran yang dilakukan oleh individu itu sendiri dan memerlukan evidence. Okey, taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Contohnya sekarang kita berada pada tahun 2021. Okey, kita akan melakukan taksiran untuk tahun 2020. Okey, semua evidence itu, apa itu evidence? Evidence itu adalah resit-resit, contohnya resit perubatan, resit pembelian buku. Okey, kita perlu simpan selama berapa tahun? Kita perlu simpan selama 7 tahun. Okey, kita perlu simpan selama 7 tahun. Pembayaran cukai boleh dilakukan dengan dua kaedah. Yang pertama, secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, ataupun kaedah yang kedua melalui potongan cukai bulanan. Okey, ini adalah pengelakan yang berlaku di dalam cukai pendapatan. Okey, yang pertama, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Okey, yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Okey, tidak menyatakan pendapatan sebenar dengan menyembunyikan maklumat yang asal. Jadi tak dapatlah nak kena pasti pendapatan sebenarnya. Okey, yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain.
Okey, tidak ini pun lebih kurang macam menyembunyikan maklumat asal lah. Yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Okey, maksudnya di sini kebanyakan kalau kita lihat pengelakan cukai berlaku apabila seseorang itu tidak amanah dengan amanah yang diberikan. Okey, dia menyatakan taksiran tu secara tidak benar. Okey, hukumannya kita boleh lihat sini. Okey, untuk kes yang pertama perlu 200 hingga 20,000 ataupun penjara selama 6 bulan ataupun kedua-duanya. Untuk kes yang kedua, okey, akan didendakan, hukumannya adalah didendakan sebanyak 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Berapa dia kurang? Jadi dia penaltikan 200% di atas pembayaran cukai yang dikurangkan dalam taksirannya. Boleh didenda 1,000 sehingga 10,000 ringgit dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okey, dan seterusnya boleh didendakan 1,000 hingga 20,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Jadi ini adalah akta-akta yang berkaitan dengan pengelakan cukai pendapatan. Terusnya kita lihat cukai jalan. Okey, cukai jalan dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuklah motosikal dan kereta. Okey, jadi pejalan kaki tidak dikenakan cukai kerana adalah anggota badan, tidak termasuk dalam kategori kenderaan. Okey, seterusnya kita lihat pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Okey, kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun. Okey, lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom. Okey, seterusnya pihak yang mengutip cukai jalan adalah Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ. Okey, ini adalah pengelakan cukai yang berlaku di dalam cukai jalan. Yang pertama, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah, kan? Maksudnya dia tidak membayar lesen lah ni. Okey, hukumannya adalah didenda tidak melebihi 2,000. Okey, mengikut akta yang telah dinyatakan di sini, iaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seterusnya, lihat cukai pintu. Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, iaitu termasuklah rumah kediaman, pedestrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat contohnya di kawasan taman, kita dapati ada majlis bandaran kutip sampah, buang sampah di sekitar rumah yang berada di kat taman tersebut. Perbelanjaan untuk membayar gaji, contohnya gaji majlis bandaran, di mana kita gunakan peruntukannya, kita gunakan peruntukan daripada cukai pintu. Okey, siapakah yang akan mengutip cukai pintu? Okey, pihak yang mengutipnya adalah pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran dan ataupun Majlis Daerah. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okey, sekarang kita lihat pengelakan cukai yang berlaku di dalam cukai pintu. Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Okey, berikut adalah tindakan yang dikenakan. Untuk kes yang pertama, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Untuk kes yang kedua, tindakannya adalah waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Berikut adalah
jenis-jenis akta yang terlibat. Okey, sekarang kita akan lihat cukai tanah. Apakah maksud cukai tanah? Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, perusahaan dan tanah bangunan. Okey, siapakah yang akan mengutip cukai tanah? Jadi, pihak yang berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Cukai petak merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik seterata iaitu pemilik pangsapuri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Sekarang adalah pengelakan cukai yang berlaku dalam cukai pintu. Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan. Okey, berikut adalah tindakan yang dikenakan ke atas pengelakan cukai tanah. Yang pertama, notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Yang kedua, tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Okey, sekarang kita akan lihat cukai jualan dan perkhidmatan. Apakah itu cukai jualan dan perkhidmatan? Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Cukai perkhidmatan pula adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Contohnya sekiranya kita membeli barangan berbentuk makanan dan minuman seperti KFC, okey, kita dapati di dalam resipnya tercatat cukai. Itu adalah contoh-contoh cukai perkhidmatan yang berlaku di dalam negara kita. Seterusnya, pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikenakan di wilayah bebas cukai, antaranya Pulau Langkawi dan Pangkalan Kubur di Kelantan. Okey, Pulau Langkawi terletak di Kedah. Okey, berikut adalah pengelakan cukai yang berlaku di dalam cukai perkhidmatan. Yang pertama, sengaja mengelakkan cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Yang kedua, amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, pihak yang membantu dalam penyediaan penyerta cukai yang kurang benar. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.